Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naqib Salam bin Rusli, nombor matriks 062631. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk membantah syubhat akidah di dalam klip video Ustaz Muhib Kauli, InsyaAllah di dalam subjek dirasah An-Nasiyah Al-Aqidah. InsyaAllah sebagai pengenalan, berkaitan akidah, bila mana kita sebut tentang akidah, mestilah ada maksud di sebalik nama akidah tersebut. Akidah ini dari sudut bahasa ialah kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Dari segi istilah pula, akidah bermaksud kepercayaan, kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifatnya dan juga kesempurnaannya berdasarkan dalil naqli dan juga dalil akli. Baik, tujuan utama kami membuat video assignment ini adalah untuk membetulkan setiap kesalahan dan juga kesilapan berkaitan pegangan akidah yang terdapat di dalam video yang kami pilih. Kami pilih satu video di dalam YouTube, iaitu kami pilih satu video daripada video Ustaz Muhib Kauli. Yang mana dalam video itu banyak terdapat kesalahan-kesalahan di dalam dari sudut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya ingin menceritakan sedikit tentang biodata Muhib Kauli yang ingin kami perbetulkan sedikit berkaitan ucapan-ucapan beliau. Nama penuh dia ialah Muhib Kauli Nazam. Beliau lebih dikenali sebagai Ustaz Muhib lah kat Malaysia ni. Ustaz Muhib Kauli ni umur dia 46 tahun. Dia berasal daripada Syria dan kini dia menetap di bumi Terengganu. Menurut Muhib, beliau mula mempelajari dan mendalami bahasa Melayu bermula lorak Kelantan lah ketika mana dia belajar di Jordan dulu. Apabila sering bergaul dengan pelajar Malaysia yang berasal dari Kelantan yang juga belajar di universiti yang sama, beliau mempunyai lulusan ijazah sarjana muda syariah dan usuluddin di Universiti Al-Bayt di Jordan. Itu serba sedikit tentang biodata dia. Jadi bila mana kita nak ulas tentang video dia, dalam isi kandungan Muhib Kauli yang kami nak sangat perbetulkan tentang apa yang dia cakap, di dalam video tersebut dia ada menyatakan beberapa ucapan yang tidak selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu dia menyatakan bahawa Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah sebagai ajaran sesat yang menolak sifat Allah. Okey, itu kita tak nak cerita banyaklah tentang tu. Yang sekarang ni yang berbeza tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Muhib Kauli ni dia mengatakan bahawa Al-Asy'ariyah ini membawa fahaman yang mengelirukan. Allahu Akbar. Dia kata Asy'ariyah ni fahaman dia mengelirukan. Siapa yang sebenarnya keliru ni? Asy'ariyah keliru ke Muhib Kauli yang keliru sekarang ni? Iaitu dia kata Asy'ariyah keliru kerana dia menghadkan sifat Allah hanya kepada 20 sifat saja. Pula dah dia kata, kita belajar akidah sifat 20 ni, dia kata Asy'ariyah ni menghadkan Allah hanya 20 sifat. Tak apa, nanti kita akan ulas berkaitan apa yang dia cakap ni. Dan juga dia mengatakan bahawa, dia memberi contoh bahawa golongan Asy'ariyah ni mengatakan bahawa Allah boleh melihat. Dia seakan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk yang memerlukan mata. Muhib Kauli kata Asy'ariyah ni dia kata Allah memanglah ada mempunyai sifat melihat, tapi melihat Allah itu seakan-akan dengan makhluk, iaitu mempunyai mata. Itu yang dia katalah. Dia kata Asy'ariyah sekarang ni keliru. Jadi sekarang ni Asy'ariyah keliru ke Muhib Kauli yang keliru? Dan juga Muhib Kauli mengatakan bahawa jika golongan Al-Asy'ariyah ini menafikan Allah di atas arash, maka lebih baik mengikuti golongan Jahmiyah. Dan beliau juga mengatakan bahawa lebih baik jadi golongan Jahmiyah dengan menafikan sifat Allah, dan itu lebih baik, ujarnya. Subhanallah. Dia kata Asy'ariyah ni macam Jahmiyah pula dia kata. Jadi apa yang boleh saya ulaskan berkaitan video tersebut, iaitu yang pertama sekali, Muhib Kauli ni dikata Asy'ariyah ni berpegang bahawa Allah mempunyai sifat basar, iaitu Allah Maha melihat. Ya betul, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Akan tetapi sifat melihat Allah itu seakan-akan menyerupai sifat melihatnya makhluk yang memerlukan mata. Itu Muhib Kauli kata. Dia kata Asy'ariyah kata Allah mempunyai sifat pelihat, yang mana sifat pelihat tersebut seakan-akan dengan sifat manusia. Allahu Akbar. Jadi berdasarkan kitab Qawaid Al-Aqaid yang telah kami pelajari, iaitu karangan Imam Al-Ghazali berkaitan sifat basar Allah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dengan sifat pelihat yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dengan sifat pelihat yang sangat sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala tidak hilang daripada penglihatannya apa yang boleh dilihat sekalipun ia halus. Walaupun benda tu halus, Allah Subhanahu Wa Taala juga dapat melihat tanpa menggunakan mata.
tidak menghijabkan pendengarannya pada benda yang jauh, dan tidak menolak akan pandangannya pada kegelapan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat bukanlah dengan menggunakan biji mata dan kelopak mata, dan ketahuilah tiada sesuatu yang boleh menyerupai zatnya dengan zat makhluk, dan segala sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Nampak daripada kitab Qawaid Al-Aqaid ini juga kita dapat lihat bahawa Imam Ghazali menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah melihat dengan menggunakan biji mata. Sangat berbeza dengan apa yang Muhib Qauli kata, iaitu Asy'ariyah ni, dia kata Asy'ariyah ni lihat dengan sifat Allah, sifat pelihat Allah tu seakan-akan lihat ni makhluk. Okey, hal ini jelas bertentangan dengan akidah Al-Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Qawaid Al-Aqaid juga membahaskan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui rayapan seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gelita, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dengan jelas setiap habuk yang kecil di ruang udara. Bila mana dia kata Asy'ariyah ni seakan-akan nak samakan penglihatan Allah dengan mata makhluk, ini sangat berbeza. Kerana bila mana kita nak guna mata makhluk ni, adakah kita boleh nampak seakan-akan Allah dapat melihat rayapan semut yang hitam dalam keadaan gelap gelita, dan semut yang hitam tersebut merayap di atas batu yang sangat hitam? Adakah kita sebagai manusia dapat melihat? Tidak sama sekali. Sifat pelihat Allah adalah sifat pelihat yang sangat-sangat sempurna dan tidak memerlukan mata seperti mana yang digunakan oleh manusia. Jadi bila mana kita katakan Allah melihat dengan menggunakan mata, maka jatuhlah kita ke dalam keadaan mujassimah dan juga musyabbihah. Kita nak menjisimkan Allah, kita nak musyabbihahkan Allah, kita nak mentashbihkan Allah, kita nak menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluk. Hal ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat jelas. Adalah segala penglihatan itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Kemudian Muhib Qauli juga mengatakan bahawa Al-Asy'ariyah lebih baik mengikuti golongan Jahmiyah kerana kedua-duanya menafikan Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsy. Okey, di dalam ayat beliau dia jelas nak mengatakan bahawa sesiapa yang kata Allah Subhanahu Wa Taala tak duduk di atas arsy, maknanya orang tu salah. Hal ini sebenarnya dia yang salah sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak duduk di atas arsy. Kalam ini bercanggah dengan Al-Asy'ariyah, iaitu mengatakan Allah itu bertempat. Sememangnya memang betul terdapat ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arsy, thumma istawa 'alal arsy. Memang betul ada ayat tersebut. Akan tetapi nas tersebut merupakan nas mutasyabihat yang sememangnya perlu ditafwid ataupun ditakwil. Jadi ulama salaf memilih kaedah tafwid untuk memahami Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa tersebut, iaitu dengan makna menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah. Bila mana kita sebut tafwid kita serahkan maknanya kepada Allah. Allah saja yang mengetahui setiap apa yang dimasukkan. Di dalam kitab Kubra Al-Yaqiniyah Al-Kauniyah menyebutkan ulama salaf hanya berpada dengan mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah untuk zatnya dalam masa yang sama, membersihkan daripada segala bentuk kekurangan dan penyerupaan dan makhluk dan benda-benda yang baharu. Itu kaedah tafwid lah. Ulama khalaf pula memilih kaedah takwil, iaitu membersihkan Allah daripada berarah, bertempat dan beranggota. Adapun makna istiwa itu bukanlah bermaksud Allah duduk di atas arasy, akan tetapi ditakwilkan dengan maksud penguasaan Allah terhadap arasy, bukan Allah duduk bersila di atas arasy. Kena faham. Bila mana ditafwid dengan makna kita serah kepada Allah. Apa yang Allah katakan kita beriman. Ulama salaf, ulama khalaf beriman dengan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Kita beriman. Akan tetapi ayat tersebut maklum, istiwa itu maklum. Ulama salaf apa yang Allah maksudkan istiwa itu wallahu taala alam, Allah yang maha mengetahui. Ulama khalaf mentakwilkan istawa itu bukanlah Allah duduk di atas arasy, akan tetapi penguasaan Allah terhadap arasy. Di dalam kitab Qawaid Al-Aqaid menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan segala apa yang ada dan tidak sama sesuatu yang wujud. Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibatasi sebarang ukuran. Allah tidak bertempat dan tidak dikelilingi arah. Nampak, Allah tak bertempat dan Allah tak dikelilingi arah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala
Di dalam kitab Akidah At-Tahawiyah menyebutkan dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Di dalam kitab Akidah At-Tahawiyah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu suci daripada 6 tempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Allahu mawjud bila makan, laisa fi kulli makan. Allah itu wujud tanpa adanya tempat. Bila mana kita katakan Allah itu memulakan tempat, habis itu kita tanya balik, apabila Allah Subhanahu Wa Taala belum menciptakan tempat, belum menciptakan masa, Allah berada di mana? Telah disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, istiwanya Allah itu, Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arash bukanlah seperti orang yang duduk di atas kapal ataupun duduknya di belakang binatang atau duduk di tempat tidur. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala duduk di atas arash seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah ini. Maka sesiapa yang cuba menggambarkan Allah beristiwa seumpama itu, maka sesungguhnya ia telah menyamakan penciptanya dengan makhluk. Sesiapa yang cuba nak menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala duduk di atas arash seperti mana duduknya makhluk ke atas makhluk, ataupun duduknya makhluk itu iaitu manusia di atas binatang ataupun seumpamanya, maka ketahuilah dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Walau apa cara sekalipun cuba difikirkan atau digambarkan oleh akal berkaitan bagaimana istiwanya Allah, maka tetaplah tidak seperti yang Allah maksudkan. Sebagaimana zatnya tidak menyerupai mana-mana makhluk, demikian juga yang dinisbahkan kepadanya. Maha suci Allah, tidak ada yang serupa dengan apa yang dinisbahkan kepadanya. Laisa kamitslihi syai'. Bila mana seseorang itu dia cuba nak menggambarkan, cuba nak fikir macam mana Allah Subhanahu Wa Taala duduk, ketahuilah apa yang terlintas di akal fikirannya itu tidaklah sama sekali sama dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan. Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa tempat. Allahu mawjud bila makan. Kesimpulannya secara ringkas, boleh kita katakan beliau ni iaitu Muhammad Qauli ni banyak menceritakan tentang satu golongan, iaitu golongan Al-Asy'ariyah. Dia nak menuduh Al-Asy'ariyah sekaligus memfitnah golongan Al-Asy'ariyah sebagai ajaran sesat. Kesalahfahaman beliau dapat dalam membahaskan isu berkaitan sifat 20 ini telah menyebabkan beliau terpesong jauh dengan akidah Islam. Secara jelasnya semua kata-kata yang telah disampaikan oleh beliau sangatlah bercanggah dengan perkara yang sebenar. Muhammad Qauli sebenarnya dia bila mana dia salah faham dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, sebenarnya dia yang tersilap langkah sebenarnya, sehingga dia salah faham terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.